Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah sedia ke belum untuk bersama saya live pada malam ini? Apa khabar semua? Selamat malam. Nama saya Rudisan, DJ Majlis Anda daripada Hentam Sajan Entertainment. Hiburkan tetamu kepakaran kita. Saya adalah DJ orang kahwin dan sebelum saya mula, saya bukan ustaz, jauh sekali ulama, tapi saya adalah hamba Allah dan saya nak apa kata orang nak mengajak lah. Kalau saya gunakan perkataan dakwah nanti orang cakap dia ni macam ya je nak berdakwah. Saya gunakan perkataan ajak lah. Okay. Jadi saya sebenarnya berkongsi dan kalau kata orang putih is more to self reminder untuk mengingatkan diri saya sendiri dan sambil saya mengingatkan diri saya sendiri, saya berkongsi dengan anda dan sekiranya anda sudi, terimalah. Kalau sekiranya anda tidak sudi, dan saya tak boleh cakap apa-apa dan saya minta maaf lah kalau sekiranya saya mengambil ruang anda di alam maya ni ataupun di FB ni, saya minta maaf sangat-sangat. Tapi kalau sekiranya pengungsian saya ni salah, juga tegur. Kalau sekiranya ada ustaz atau ustazah yang menonton dan para guru, para ulama, silalah tegur dengan berhikmah. Kenapa saya cakap bertegur dengan berhikmah? Pasal zaman sekarang, zaman media sosial. Kadang-kadang keteguran tu tersangat open. Saya pernah dengar ni di salah satu ceramah, kalau kita betul-betul nak menegur seseorang, kita akan buat in private. Tapi kalau kita dah menegur secara open, mungkin niat orang tu nak kasih pelajaran kepada semua, tapi dengan cara tak langsung dia telah mengaibkan seseorang itu. Tak kira lah orang tu seorang individu biasa ke, seorang guru ke, ulama ke. Apa pasal ni apa yang saya tahu daripada ceramah yang saya dengar tu tempoh hari. Zaman-zaman dulu pun ramai ulama-ulama besar seperti ulama-ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan mereka ada seperti ulama-ulama ni kadang-kadang yang ada belajar dengan each other. Jadi mereka tidak mengkafirkan each other, mereka tidak membida'ahkan each other dan sekiranya ada silap, diorang akan tegur each other. Lagi zaman dulu tak ada social media, tak ada benda-benda macam handphone ni semua, email. Jadi mereka kadang-kadang berjalan beribu-ribu kilometer untuk berjumpa dengan orang ni untuk menegur dan belajar sesama sendiri. Jadi kita contohilah mereka. Zaman sekarang lagi senang. Kalau kita rasa macam kita nak menasihati orang tu, kita boleh terus PM ataupun WhatsApp dia apa-apalah. Okay? Jadi sebelum saya berkongsi perkara ni pada malam ni, saya nak beritahu sekali lagi yang saya bukan ustaz, saya juga bukan guru, jauh sekali saya ulama, cuma saya nak berkongsi. Kalau anda mengikut FB live saya sebelum ni ataupun posting saya di Hentam Sajalah Entertainment, kadang-kadang anda akan bertanya, saya ni DJ orang kahwin tapi kenapa saya beria-ia benah nak buat benda ni? Seperti apa saya cakap tadi, saya nak mengajak ataupun dalam bahasa Arabnya dakwah. Dakwah ni terjemah pada Melayu mudah, apa yang saya tahu daripada guru saya adalah mengajak orang untuk buat kebaikan. Okay? Jadi perjuangan saya tidaklah sebesar mana pasal saya nak huraikan benda yang besar-besar, saya tak pakar. Pertama, saya bukan ustaz dan di Singapura kalau anda ustaz sekalipun anda nak kena ada pengiktirafan IRS. Dan saya tak ada dua benda ni. Saya bukan ustaz dan saya tak ada pengiktirafan IRS. Nak ajar ngaji alik betul pun kadang nak kena ada IRS. Jadi apa yang saya perjuangkan adalah 3 benda. Salah satu benda yang saya perjuangkan adalah solat. Okey. Kenapa saya perjuangkan solat? Okey. Lebih-lebih lagi untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga mengingatkan orang-orang yang sekeliling saya. Lebih-lebih lagi bila berada di majlis perkahwinan. Jadi kita kongsi sedikit surah ni. Dalam surah ni, surah Al-Ankabut ayat 45. Yang Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi bila kita bersolat, kita memperbaiki dan Allah dan juga malaikatnya akan membantu kita untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan bukan itu saja, ada juga hadis tentang solat. Sebenarnya banyak ayat-ayat pasal solat ini dan juga hadis. Dan ini juga hadis sabda Rasulullah SAW bermaksud yang pertama sekali dihisap atas seorang hamba di hari kiamat nanti ialah sembahyang ataupun solat. Maka jika baiklah sembahyangnya, nescaya baiklah amalan-amalan yang lain-lain, dan jika rosak sembahyangnya, maka binasalah amalan-amalan yang lain. Hadis riwayat Tahabrani. Saya rasa banyak lagi hadis pasal solat, tapi saya kongsi yang ringkas ni lah. Jadi tadi surah dan sekarang hadis.
Okey, masa saya dulu belajar bab solat pun, ustaz saya pun kongsi dua benda ni, yang ringkas lah. Jadi untuk kita lebih yakin, untuk kenapa kita solat dan kenapa kita solat lah senang cakap, okey. Tapi ada persoalannya seperti topik yang saya buka pada hari ini, solat tapi tak khusyuk. Kenapa? Dia ada banyak sebab. Okey, akan datang saya akan buat satu FB live. Okey, ini saya kasih sneak peek sikit. Saya akan huraikan pasal ni di pengalaman saya dan apa yang guru saya kongsi kepada anda. Kalau anda rasa baik, anda ikut, tak ada, tak payah. Okey. So, nanti akan datang mungkin dalam beberapa hari ini saya akan kongsi satu topik yang pernah tak kita dengar, dia ni solat pun tak guna. Tetap buat dosa juga. Tetap contoh beratur di kedai beli yang nombor 4 tu. Tetap buat ni buat tu. Solat tapi tetap buat tu. Kenapa katnya? Lain kali saya akan huraikan benda ni pasal ustaz yang saya belajar ni ada pernah huraikan benda ni dan saya faham. Okey? Tapi hari ini apa yang saya nak kongsi adalah solat tapi tidak khusyuk. Kenapa? Kalau anda ikut FB saya pada hari ini, benda yang pertama saya kongsi bahagian pertama dan pada hari dan dalam topik ni saya dan link YouTube yang saya share ni juga pasal benda ni adalah ustaz saya cakap pertama bila kita nak solat of course kita kena jadi orang Islam. Kita bila Islam kita diwajibkan solat. Nombor dua, sebelum kita berbual pasal wuduk pasal solat, kita dah akhir balil. Jadi untuk yang wanita kita, ada haid, yang untuk lelaki faham-faham aje lah. Kadang-kadang tidur terus terjadi something dan lepas tu perlu berwandi adas atau mandi junub. Mandi junub nak kena proper. Okey, saya secara ringkas, mandi junub yang proper adalah niat dan jalankan kata orang ratakan air seluruh badan. Ini yang normal. Ada yang sunnah. Nanti akan datang insya-Allah saya akan cari video dan share. Jadi yang normal adalah ratakan air seluruh badan, niat tadi untuk mandi junub atau mandi wajib. Dua tempat ustaz saya pesan untuk jaga. Saya maaf sangat di bahagian kelengkang dan di tapak kaki. Ini dua tempat selalu kita terlepas. Jadi mandi junub, mandi wajib mesti kena proper. Okey? Untuk ini pertama. Yang kedua adalah wuduk. Saya tak nak hurai benda ni panjang lebar. Saya serahkan kepada Ustaz Don. Saya ada share link video dia di FB Live ni. Anda boleh klik nanti. Dia 30 minit je. 20 plus minit lah to be exact. Bila-bila anda senang, anda boleh klik dekat YouTube tu. Tengok. Saya sendiri. Kenapa saya dalam banyak-banyak video, saya share video ni kerana saya dapat manfaat yang saya gunakan hingga hari ini melalui video yang saya dapat ni. Okey, tapi jangan ada cakap, asal belajar daripada social media, asal belajar daripada YouTube. Bukan saja itu, di bahagian 2 nanti saya akan kongsi. Saya ada belajar dengan ustaz yang fizikal dan pegawai-pegawainya di Singapura. Itu nanti saya akan kongsi akan datang. Okey, jadi perjuangan saya pertama adalah solat. Jadi tadi saya dah kongsi pasal surah, kenapa kita solat. Ada banyak lagi tapi saya kongsi satu. Dan hadis Rasulullah SAW kenapa kita kena solat. Okey, dan topik pada hari ini adalah solat tapi tak khusyuk. Kenapa? Tadi saya dah kongsi. Pertama, mandi junub. Mandi junub nak kena betul. Dua tempat ustaz saya pesan, bahagian kelengkang, maaf. Dan juga bahagian tapak kaki. Selalu kita terlepas pandang. Dan kerana mandi junub kita tidak sempurna, itulah menyebabkan kadang-kadang kita tidak khusyuk. Nombor dua adalah kita punya wuduk. Wuduk kita kadang-kadang sembarang. Hentam kromo je. Jadi macam mana nak dapatkan wuduk yang sempurna? Klik di link atas ni yang saya share. Video YouTube daripada Ustaz Don Daniel di Malaysia. Kenapa dalam banyak-banyak video saya kongsi video ni pasal saya sendiri gunakan video tu untuk belajar. Dan lepas tu saya dapatkan pengasahan daripada ustaz yang saya belajar dan saya juga belajar di YouTube dan saya juga belajar di ustaz yang ada depan mata saya secara fizikal yang mengajar saya. Jadi saya punya orang memang macam gitu. Permulaan kadang-kadang saya cari di social media tapi macam mana pun saya tetap akan belajar dengan ustaz-ustaz fizikal yang ada di depan mata saya yang saya nampak dan dia boleh bantu saya dengan cara betul. Tapi permulaan dan saya gunakan sampai sekarang ilmu yang saya dapat daripada Ustaz Don dari dalam video yang saya share ni, saya nak share dengan anda. Mungkin anda pun dapat manfaat yang sama. Jadi dua benda nak kena jaga. Ada lagi banyak tapi kita mula pada mandi junub dan juga wuduk. Bila ni dua dah sempurna, insya-Allah yang lain akan sempurna selepas itu. Di bahagian dua mungkin saya akan kongsi esok. Okey, apa lagi kenapa kita solat tidak khusyuk? Ada sebab-sebab yang lain. So tadi pertama mandi junub dan kedua wuduk. Ini dua kita nak kena jaga
buat dengan sempurna, macam mana kita cari guru, that's the best lah. Cari guru untuk belajar secara empat mata. Kalau tidak, buat sementara ni, untuk start sekarang, klik video YouTube yang saya gunakan dan dapat manfaat sampai sekarang saya digunakan. Awak pun boleh gunakan video yang sama, insya-Allah. Kalau ada kemusykilan, cari ustaz untuk huraikan kemusykilan itu. Jadi perjuangan saya adalah solat, lebih-lebih lagi untuk tetamu-tetamu dan orang-orang yang buat majlis perkahwinan. Pasal kadang-kadang majlis perkahwinan ni kita dah sangat gembira, kita sibuk, kita sampai tertinggal. Di live-live saya yang lain, saya dah hurai panjang lebar benda ni. Saya akan perjuangkan benda ni, insya-Allah. Salah satu perjuangan saya adalah membuat tempat solat itu lebih selesa. Ni lebih kepada yang buat kolong dalam di kolong blok ataupun di dewan serbaguna. Okey, kalau yang di restoran atau di ballroom, alhamdulillah seperti yang baru-baru ni saya pergi di National Service Recreational Center saya tak silap. Yang dekat Changi tu lah, yang dekat Changi Beach tu dekat sana. Alhamdulillah yang dekat sana di tingkat 4 lah, saya tak silap, masuk daripada dia punya kapak. Memang ada restoran dan memang ada tempat solat selesa pula tu. Aircon, ada kipas lagi dan ada sejadah Teletubbies. Nanti saya akan kongsi gambar dan insya-Allah akan datang ni. Jadi kalau tempat-tempat macam itu memang dah ada lah. Tapi kalau untuk yang kolong blok di Dewan Serbaguna, memang ada disediakan tempat solat tapi kadang-kadang tak selesa. Nak hurai panjang lebar, insya-Allah akan datang. Saya dah pernah hurai benda ni, tapi kalau ada yang terlepas mungkin boleh check live-live saya yang sebelum ni. Kalau tidak, nanti akan datang, kita akan recap lagi, insya-Allah. Pasal itulah perjuangan saya. 1, solat. Okey. Nombor 2, perjuangan saya adalah aurat. Okey, kenapa ia sangat penting? Okey, kalau saya cakap mungkin tak lebih yakin. Jadi kita serahkan kepada yang arif. Video yang sangat pendek tapi padat. Okey, saya minta maaf kalau ada yang terasa, tapi saya terpaksa kongsi benda ni pasal selain daripada solat, ini juga sangat penting. Okey, kita tengok video ni. Saya minta tolong Ustadz melalui ceramah. Saya punya saudara perempuan masih belum mau menutup aurat. Buih-buih dah mulut menyampaikan menutup aurat ni. Tinggal putarkan saja. Perempuan yang tak menutup aurat, neraka jahanam tempatnya. Suaminya yang diam saja, dayus, tak mencium bau surga. Suami yang membiarkan istri tak menutup aurat, la yadkhulul jannata dayus, tak mencium bau surga, dayus. Siapa itu dayus? Allazi la yagharu ala maharimihi, yang tak ada rasa cemburu kepada mahram. Siapa itu dayus? Allazi yuqirru su' ala ahli, membiarkan istrinya tak menutup aurat. Tutup aurat. Yang lajang-lajang yang belum menikah, menikah kalian dengan perempuan yang menutup aurat. Yang sudah menikah belum juga menutup aurat, tutup aurat. Tak pernah berhenti tutup aurat, tutup aurat, tutup aurat, tutup aurat. Ya, itu dia perkongsian ringkas daripada Ustaz Abu Somad daripada Indonesia. Jadi minta maaf kalau ada yang tersinggung. Saya terpaksa kena kongsi benda ni pasal saya adalah seorang Muslim juga dan saya mesti nak kena mengingatkan diri saya, ahli keluarga saya dan orang sekeliling saya, dan saya juga DJ orang kahwin. Jadi saya tidak boleh diamkan diri kalau saya rasa tak syok kan. Jadi saya kalau saya nak berbuat secara empat mata mungkin tak boleh yang terima. Jadi saya buat video-video macam gini, live macam gini, mungkin terjentik hati anda. Anda boleh kongsi kepada kawan-kawan anda, orang-orang yang di bawah tanggungjawab anda, seperti mungkin yang menonton ni seorang bapa, mungkin boleh cakap boleh nasihatkan anak perempuan anda, mungkin yang menonton ni seorang suami, boleh nasihat isteri anda, mungkin bakal suami, mungkin bakal mempelai, solat dan juga jaga aurat. Saya tak boleh share yang lagi yang berat-berat. Perjuangan saya nombor 3 adalah pasal saya DJ orang kahwin. Jadi saya nak kena make sure yang dua benda ni, okay, saya akan beri self reminder dan berkongsi dengan anda semua. Jadi siapa yang menerima, alhamdulillah. Siapa yang tidak menerima, saya minta maaf. Pasal apa? Walaupun saya ni ustaz sekalipun, tapi saya bukan ustaz. Walaupun ustaz mana sekalipun yang beri nasihat kepada anda, hidayah tetap milik Allah. Tak ada orang yang boleh beri hidayah selain Allah. Okey? Jadi itu saya perkongsian pada saya pada hari ini. Mari kita recap sedikit sebanyak apa yang saya kongsi malam ni adalah tentang solat. Kenapa solat itu sangat penting? Okey, saya dah kongsi tadi surah dan hadis, dan ada juga yang cakap saya solat saya tak khusyuk, juga saya ada kongsi kenapa solat tidak khusyuk. Ada lagi banyak lagi bahagian. Ni bahagian pertama saya kongsi tadi, mandi junub nak kena sempurna dan juga wuduk. Okey, macam mana nak wuduk dengan sempurna? Saya ada share satu video
di YouTube yang disediakan oleh Ustaz Don Daniel daripada Malaysia. Saya sendiri gunakan video tu dan saya dapat manfaat daripada video tu, dan lepas tu bila anda dapat manfaat dari video tu, share lah, dan jangan lupa juga berguru dengan ustaz-ustaz di Singapura. Jadi semua dapat lebih keyakinan. Jangan cuma hanya belajar di online, di YouTube dan sebagainya. Okey, dan perjuangan saya yang kedua adalah aurat. Jadi kalau sekiranya tadi saya ada share video pendek yang padat, okey, mungkin ada agak sikit tegas, tapi terpaksalah semua ustaz akan buat benda yang sama. Okey, tapi pada saya, kita mesti nak kena tahulah benda ni. Jadi last kali sebelum saya akhiri saya punya live malam ni, okey, saya khaskan kepada para mempelai, kalau sekiranya anda akan membuat majlis perkahwinan dalam masa terdekat ni, dan mungkin yang menonton ni bakal suaminya, okey, nasihat kepada bakal isterinya, insya-Allah kalau sekiranya masih belum nak berhijab, mungkin dah pilih lah baju pengantin dengan bridal yang tidak menggunakan hijab, mungkin boleh buat perubahan. Kenapa saya cakap macam ini? Belum lagi terlambat. InsyaAllah kalau buat perubahan sekarang, cakap dengan bridal, mungkin kena tambah sedikit duit pasal nak kena ubah pakai hijab. InsyaAllah Allah akan memberi, dan tentu Allah akan beri pahala, dan insyaAllah mungkin dapat hidayah pada hari itu. Hari itu hari bersejarah untuk anda. Dan pada majlis hijab kabul tu adalah ibadah kita. Dan juga zaman sekarang ni zaman media sosial. Di hari persandingan, di hari pernikahan, banyak sekali orang akan bawa kamera phone dan share di social media. Walaupun anda tidak berniat untuk meletak gambar tu di social media anda, dengan anda tidak menggunakan pakaian yang tutup aurat yang sempurna, tapi orang lain akan tetap akan ambil gambar tu dan post di social media mereka. Dan bila dah masuk ke social media, benda ni boleh tular, boleh viral. Dan siapa saja boleh gunakan gambar tu untuk share. Dan ada setengah-setengah ustaz cakap, dosa-dosa yang macam gini, dia dosa-dosa MLM, mati level marketing. Kita dah meninggal pun, dosa dia akan tetap kita dapat. Jadi, minta maaf kalau ada yang tersinggung. Saya terpaksa beri sedikit huraian, bukan sedikit nasihat ni lah. Saya juga menasihati diri saya pasal saya juga ada tanggungjawab, saya juga ada isteri, saya juga ada kakak, saya juga ada anak saudara. Saya buat benda yang sama kepada mereka dan saya buat ni live dan kongsi kepada anda. Sekiranya anda ni bakal suami ataupun anda bakal pengantin perempuan sekalipun, kalau anda belum lagi rasa nak berhijab, mungkin pada hari yang bersejarah nanti masa majlis pernikahan dan persandingan, buat perubahan. Buat perubahan, pilih pakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Beritahu kepada bridal anda, insya-Allah mereka akan bantu. Okey? Jumpa lagi di malam-malam yang akan datang, insya-Allah. Kalau saya ada kelapangan masa, saya akan kongsi lagi. Minta maaf sekali lagi kalau ada saya menyinggung atau salah silap, dan sekiranya yang menonton ni para ustaz, para ustazah ataupun para guru, kalau pengungsian saya ni tidak benar ataupun melanggar apa-apa undang-undang agama ataupun undang-undang di Singapura sendiri, tegurlah dengan berhikmah. InsyaAllah saya akan hentikan dan saya akan belajar daripada kesilapan saya. Nama saya Rudisan, DJ Majlis Anda daripada Hentam Sajalah Entertainment, hiburkan tetamu kepakaran kita. Assalamualaikum dan selamat malam.